Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buat semua mahasiswa yang mengambil kursus CTU 552 iaitu Falsafah dan Isu Semasa. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh resource person CTU 552 dalam video pengenalan minggu lepas, jadi beliau telah menerangkan ke semua topik yang terkandung dalam kursus Falsafah dan Isu Semasa ini. Jadi untuk hari ini kita akan terus masuk ke dalam bab yang pertama, iaitu pengenalan ilmu falsafah. Topik yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah yang pertama, terminologi, terminologi istilah falsafah itu. Yang kedua, tujuan ataupun konsep falsafah. Dan yang ketiga ialah falsafah rukun negara. Yang keempat, falsafah pendidikan negara. Dan yang kelima ialah falsafah sejahtera. Okay. Dan seterusnya ialah hasil pembelajaran. Untuk bab yang pertama ini, hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Setelah mengikuti bab yang pertama ini, pelajar akan dapat yang pertama menjelaskan definisi dan tujuan ilmu falsafah itu. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. Dan yang ketiga, pelajar dapat membincangkan hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera. Okay, untuk bahagian pertama ialah dari segi definisi falsafah. So, apakah dia falsafah? Apakah yang pelajar-pelajar semua faham tentang falsafah? Maka di sini kita akan lihat definisi falsafah ini sama ada dari segi etimologi dan juga dari segi terminologi. Dari segi etimologi, dari segi bahasa, perkataan falsafah ini sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, gabungan dua perkataan, philo dan juga sophia. Philo ataupun philos itu bermaksud cinta ataupun love, dan sophia itu pula memberi maksud hikmah, kearifan, kebijaksanaan ataupun kebenaran. Jadi apabila digabungkan menjadilah perkataan filosofi yang bermaksud cinta terhadap ilmu pengetahuan ataupun juga cinta terhadap kearifan, love of wisdom. Jadi itu dari segi. Dan dalam bahasa Inggeris, falsafah ini disebut sebagai filosofi, dan dalam bahasa Melayu disebut sebagai falsafah, yang merupakan ambilan daripada perkataan bahasa Arab al-falsafah. Dan seterusnya kita pergi kepada dari segi terminologi. Dari segi terminologi dibawakan pandangan beberapa orang tokoh falsafah. Di sini ada dua orang aliran ahli tokoh falsafah klasik, iaitu Aristotle dan juga Plato. Dan dua lagi iaitu ahli falsafah Muslim, iaitu Al-Farabi dan juga Al-Kindi. Jadi apakah kata Aristotle? Jadi menurut Aristotle, falsafah ialah ilmu memahami hakikat ketuhanan, ataupun juga perkara-perkara metafizik, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Itu menurut Aristotle. Dan menurut Plato, falsafah ialah kajian terhadap sesuatu yang benar, yang baik dan yang cantik. Falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian beralih pada Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Jadi ini miriplah kepada definisi dari segi etimologi tadi. Kemudian menurut Al-Kindi, falsafah ialah suatu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan untuk menanggapinya. Jadi daripada kedua-dua pendefinisian secara etimologi dan juga terminologi, dapat disimpulkan di sini bahawa ciri pertama dalam falsafah itu ialah pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam mengenai sesuatu perkara, dan ia juga bersifat menyeluruh dan tidak terhad kepada sesuatu subjek,
tidak terhad pada satu topik ataupun daerah pemikiran. Jadi antara contoh-contoh persoalan yang terdapat dalam ilmu falsafah ini ialah soalan-soalan yang umum. Seperti apakah makna kehidupan, apakah sifat kewujudan. Jadi ia bersifat umum. Dan falsafah ini sebenarnya berperanan membuatkan kita berfikir secara mendalam mengenai sesuatu perkara yang asas, perkara asas dan persoalan yang pokok mengenai sesuatu isu tentang apakah persoalan pokok yang terdapat dalam sesuatu bidang tersebut. Maka di sini kita dah dapat gambaran secara ringkas berkaitan tentang apakah itu falsafah. Seterusnya ialah tujuan falsafah. Apakah dia tujuan ilmu falsafah ini? Jadi yang pertama, falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Jadi tujuannya ialah untuk kita mencari kebenaran. Tujuannya untuk mencari kebenaran. Dan ia merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas. Jadi bila kita nak mencari kebenaran, maka kita perlu berfikir. Dan berfikir dengan secara mendalam. Di secara kesimpulannya, falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam konteks kursus kita ini, falsafah dan isu semasa ini, maka tujuannya ialah kita nak membina pemikiran kritis dalam kalangan mahasiswa dalam nak menilai isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini. Seterusnya kita pergi kepada konsep falsafah. Konsep falsafah di mana falsafah ini terbahagi kepada dua peringkat. Yang pertama, peringkat alam semesta sebagai alam besar. Alam besar juga dipanggil sebagai makrokosmos. Di mana falsafah dikaitkan dengan satu keadaan ataupun situasi yang bercorak kebangsaan. Ataupun bercorak individu, dalam erti kata lain ianya menjurus kepada sesuatu daerah ataupun kawasan geografi atau dikenali sebagai makrokosmos. Dan dalam konteks kita, negara kita, kita juga mempunyai ideologi ataupun falsafah sendiri di mana ia menjadi panduan dalam menyusun atur sistem negara kita. Maka di sini di Malaysia kita ada falsafah kebangsaan yang termaktub dalam rukun negara, falsafah rukun negara yang bertujuan untuk nak membentuk dan membina ideologi kebangsaan. Itu adalah peringkat alam besar. Manakala peringkat alam kecil ataupun mikrokosmos, di mana pembentukan diri ataupun individu itu dah dilakukan melalui pendidikan. Seseorang individu itu dibentuk melalui pendidikan. Maka oleh kerana itulah telah dirangka apa yang dipanggil sebagai falsafah pendidikan kebangsaan, atau nama lamanya ialah falsafah pendidikan negara. Tujuannya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang melalui proses pendidikan, melalui sistem pendidikan dalam negara. Ini adalah konsep falsafah yang terbagi pada dua, iaitu makrokosmos dan juga mikrokosmos. Jadi kita pergi pada peringkat yang pertama tadi, iaitu yang kita kaitkan dengan falsafah rukun negara. Falsafah rukun negara yang merupakan ideologi kebangsaan negara kita. Jadi sebelum kita melihat kepada apakah dia objektif rukun negara, apakah prinsip-prinsip rukun negara, maka kita lihat terlebih dahulu sejarah dan latar belakang kenapakah terbentuknya rukun negara. Jadi rukun negara ini sebenarnya telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin bertarikh 31 Ogos 1970, iaitu sempena ulang tahun yang ke-13 kemerdekaan Malaysia. Jadi dia adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970
dan ia diperkenalkan berikutan berikutan satu peristiwa hitam kepada negara kita yang kita panggil sebagai peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Dan tujuan utama rukun negara ini dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Oleh kerana prinsip-prinsip dalam rukun negara ini jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan negara Malaysia. Maka ia dibentuk untuk menyatu padukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Jadi untuk bila kita lihat di sini, ini adalah prinsip-prinsip rukun negara yang saya yakin semua orang termasuklah mahasiswa semua boleh ingat kan 5 prinsip ini. So apakah dia? Jadi yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Jadi pendetailannya nanti kita akan lihat dalam slide yang seterusnya. Kita beralih pula kepada objektif. Objektif rukun negara yang ingin dicapai ada 5 objektif. Yang pertama ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Walaupun berbagai agama, berbagai kaum, berbagai bangsa, maka kita menginginkan perpaduan yang cukup erat dalam kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua ialah untuk memelihara satu cara hidup yang demokratik. Dan yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Maka kita perlu belajar daripada sejarah peristiwa tadi 13 Mei tadi, yang antara puncanya ialah kerana timbulnya rasa tidak puas hati akibat ketidakadilan. Ketidakadilan dari segi ekonomi, dari segi sosial. Maka objektif ataupun matlamat rukun negara ini dibentuk ialah kita inginkan kemakmuran negara ini dapat dinikmati bersama secara adil dan juga saksama tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat ialah untuk membentuk satu sikap yang umum terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Jadi pelbagai budaya yang ada di negara kita ini, maka ianya seharusnya menimbulkan satu corak kehidupan yang harmoni. Dan yang terakhir ialah untuk membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi itu adalah objektif rukun. Seterusnya kita pergi pada prinsip rukun negara. Terdapat 5 prinsip negara tadi. Cuma mungkin pelajar-pelajar boleh sebutkan 5 tadi kalau masih ingat. Jadi yang kita akan lihat pendetailannya satu persatu. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu ciri umum yang dianuti oleh ramai penduduk Malaysia yang juga mewakili masyarakat yang berbilang kaum. Jadi bila berbilang kaum, maka juga adanya pelbagai agama. Dan kepercayaan kepada Tuhan ini wajar untuk diserapkan sebagai prinsip yang pertama sekali dalam rukun negara. Dan ianya mempunyai unsur pemikiran falsafah kerana ia dikaitkan dengan fahaman keagamaan. Jadi mewujudkan ikatan agama agar masyarakat dapat membentuk fikiran, pertuturan dan perbuatan yang memanfaatkan diri serta orang lain, memandangkan semua agama mengajar kepada kebaikan. Jadi semua kaum di Malaysia berhak mengikuti dan mengamalkan pegangan agama masing-masing tanpa ada
tanpa ada paksaan. Jadi bila semua rakyat ataupun rakyat Malaysia berpegang kepada ajaran agama masing-masing, maka mereka tidak akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan konflik. Sebab semua agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajar kepada kebaikan. Okey, kemudian prinsip yang kedua pula iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Maka ia adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen. Inilah sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi rakyat Malaysia seharusnya menghormati sistem raja di Malaysia serta setia kepada negara kita Malaysia. Unsur kesetiaan ini adalah satu yang penting bagi menanamkan sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban demi negara, memberi sumbangan kepada negara, menjaga kemakmuran negara daripada ianya dicerobohi oleh unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Okey, kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga pula apa dia? Iaitu keluhuran perlembagaan. Okey. Jadi setiap negara pasti dia ada termaktub secara eksklusif mempunyai perlembagaan dan perundangannya yang tersendiri. Maka menyedari kepentingan perlembagaan sebagai perundangan tertinggi. Okey. Jadi di negara kita rakyat semua seharusnya sedar bahawa perlembagaan persekutuan itu sebagai sumber adalah merupakan undang-undang yang tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Okay. Keluruhan perlembagaan dipegang untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan merujuk kepada prinsip perundangan yang paling tinggi, iaitu perlembagaan negara ataupun nama tepatnya ialah perlembagaan persekutuan. Jadi prinsip ini penting bagi memastikan kestabilan sesebuah negara yang akan tercapai apabila adanya perundangan yang jelas. Okay. Jadi sistem perlembagaan di Malaysia adalah telus, adil dan saksama, di mana pemimpin adalah dipilih oleh rakyat Malaysia. Okay. Dan kemudian yang keempat, prinsip yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang, jadi keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Semua rakyat sama tarafnya. Maka di sini akan mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara, memandangkan undang-undang memberi perlindungan kepada semua anggota masyarakat. Jadi melalui prinsip ini akan mengekalkan keharmonian dalam negara, kerana sebarang pertikaian yang mungkin muncul boleh diselesaikan melalui sistem perundangan yang ada. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah prinsip kesopanan dan kesusilaan, di mana ianya menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Okay. Dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun, yang bersusila, mempunyai nilai-nilai murni, mengamalkan nilai-nilai murni. Jadi ciri ini melahirkan rakyat Malaysia dengan perasaan bertolak ansur, berkesopanan, berkesusilaan, serta harmonis dan lebih bertimbang rasa, saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Jadi semua perkara ini penting dan perlu dipegang oleh setiap rakyat Malaysia untuk menjamin perpaduan dan kestabilan politik negara. Okey, jadi itu 5 prinsip rukun negara.